Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan perbincangan untuk contoh yang ketujuh. So di sini kita ada single acting, single cylinder, positive displacement pump, driven at 0.4 revolution per second, has a bore of 200 millimeters and a stroke of 500 millimeters. The suction and discharge pipe are both 100 millimeters in diameter. The suction leaf is 0.4 and the suction pipe is 3 meters long. The water is discharged at a point 20 meters above the pump level by means of a pipe of 200 meters long fitted with a large air chamber 20 meters from the pump. Calculate the absolute pump cylinder pressure at start and mid-stroke times for both suction and discharge, assuming no slip at the pump, and a friction factor of 0.008 for both pipes. Take atmospheric pressure at 10.3 meters. Okay, dalam soalan ini, dia menceritakan keadaan yang hampir sama dengan example 5 atau 6. Cuma diberitahu kedudukan air chamber. Air chamber diletakkan 20 meter daripada pump. Oleh itu, kita kata pengiraan di sini kita perlu mengambil kira aliran flow in pipe yang berlaku disebabkan kewujudan air chamber, dan kita perlu mengira losses ataupun aliran yang berlaku disebab sepanjang 20 meter sebelum air masuk ke dalam air chamber. So untuk gambar rajah memadai untuk ini gambar rajah akan diberi dalam soalan. So jadi kita akan ada inlet di sini. Ini adalah data untuk suction pipe. So ketinggian dia adalah 0.4. So kemudian dia akan disambungkan kepada delivery pipe. So ketinggiannya adalah 20 meter. Data untuk discharge pipe atau delivery pipe diberi dalam soalan dan diletakkan air chamber pada kedudukan 20 meter daripada piston. Oleh itu, oleh kerana kedudukan 20 meter ini telah diketahui, oleh itu pengiraan perlu ada sedikit pengubahsuaian. So kita akan lihat cara pengiraan ini di dalam tutorial ini. Okey, yang ini bagi mereka yang ingin snap, saya clearkan. Okay, suction stroke. So yang ini kita kata absolute head pada suction. Kita tahu bahawa rumus dia adalah kita akan tolak dengan semua elemen. So kita ada atmospheric head, kita ada suction head, dan kita ada acceleration head, dan kita ada friction head. Dan sekiranya kita mengira dalam keadaan start, okay, kita boleh tahu bahawa friction adalah sama dengan kosong. Oleh itu acceleration head kita boleh kira dengan rumus ini. Oleh itu kita boleh dapat acceleration head sama dengan 1.932 meter. Jadi kalau kita totalkan semua sekali, kita tolakkan dengan semua nilai yang perlu ditolak dengan atmospheric pressure, kita boleh dapat absolute head pada suction at the beginning adalah 7.968 meter. So at the end kita dapati bahawa kita ketahui atmospheric, suction dan juga acceleration dalam keadaan negatif, friction masih lagi kosong, dan kita boleh dapat nilai H absolute head adalah 11.832 meter. So at the mid suction, okay, at the mid suction di sini kita boleh mengira friction dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan di dalam skrin yang ini. So kita tidak menggunakan 2/3 kerana ini bukan average, dan kita boleh dapat nilai adalah 0.077 meter. Dan kita boleh mengira absolute head pada mid suction. Okay, kita campur semua, kita tolakkan dengan semua sekali. Acceleration adalah kosong tetapi friction mempunyai nilai, dan kita dapat nilainya adalah 9.823 meter. So pengiraan di sini mungkin agak mudah kerana saya skip, saya ringkaskan kerana contoh pengiraan ini dah boleh dilihat daripada tutorial yang lain.
So jadi kita dapat lihat nilai pada start dia adalah 7.9, kemudian pada mid dia akan menjadi 9.8 dan pada end dia akan jadi 11.8. Jadi kita boleh lihat bahawa nilai vacuum ni tersebut semakin berkurang. Okey, kemudian kita akan mengira berkenaan dengan absolute head di dalam discharge stroke. So di sini rumus yang pernah kita lihat untuk pengiraan di dalam untuk discharge stroke ialah head of atmospheric pressure kita campurkan dengan delivery, kita campurkan dengan acceleration head untuk delivery dan kita campurkan dengan friction untuk delivery. Tetapi rumus yang kita gunakan ini okey di dalam example yang sebelum ini kerana tidak ada air vessel. Tetapi setelah ada air vessel, kita kena campurkan lagi dengan steady friction. Ini maksud dia apa? Maksudnya ialah, kita lihat gambar aja. Kita dapati bahawa rumus untuk mencari friction adalah sepanjang 20 meter ini kita perlu menggunakan rumus yang berkaitan dengan positive displacement pump. Kerana apa? Kerana friction di dalam ruangan ini akan sentiasa fluctuate. Kerana apa? Velocity akan berubah-ubah sedikit, ada fluctuation, acceleration pun berlaku dan sebagainya. Tetapi function air chamber di sini menyebabkan aliran di dalam air pipe yang seterusnya ini akan menjadi steady. Okay, kita dah lihat daripada contoh soalan yang sebelumnya, kita dapati bahawa friction pun akan menjadi rendah dan kita kata kadar alir juga akan menjadi sekata. Okay, hampir sekata lah. So kita ringkaskan cerita, kita kata kadar alir akan menjadi steady. Oleh itu pengiraan untuk friction di sini sehinggalah outlet di sini perlu dikira dengan menggunakan idea flow in pipe. Seperti yang kita belajar di dalam fluid mekanik 1 dan 2. Oleh itu rumus ini akan menjadi rumus di sini. Okay, yang ini awak kena berhati-hati kerana sekiranya tidak ada air vessel, steady friction tidak termasuk. Oleh kerana ada oleh kerana ada air vessel, oleh itu nilai steady friction kita perlu masukkan kerana ada air vessel. Okey. So yang ini saya harap awak dapat alert dengan rumus ini. Dan yang kedua awak kena alert ialah di dalam discharge kita menggunakan konsep yang sama, kita akan overcome everything untuk kita hantar air, tetapi di dalam discharge kita akan menggunakan idea tambah. Itu sebab kita tambahkan dengan semua elemen. Kerana kita perlu tahu berapakah total tenaga yang mesti kita ada untuk memastikan air sampai. Berbeza dengan absolute head yang kita perlu kira ketika suction. Suction ni kita perlu create vacuum, oleh itu kita kena overcome everything dengan cara kita kena tolak nilai tersebut. Okay, yang ni saya harap awak dapat alert. So yang ni saya tambah juga di sini. Okay, sekiranya tiada air chamber, so nilai steady friction akan sama dengan kosong. So jadi kita kira. So at start stroke, okay, pada start stroke kita beranggapan bahawa had laju kosong. So friction loss appear to be zero. Okay, yang ini kita kata common idea yang kita pakai sebelum ini. However, tetapi the action of the air chamber is to maintain a steady discharge from the system. Tapi kita kena ingat, di dalam discharge pipe kita ada air vessel. Jadi air vessel ini dia akan support. Kerana air vessel ni dia adalah satu tangki air yang ada air. Jadi walaupun flow rate belum lagi dihantar oleh piston pump, air di dalam air vessel so akan dialirkan bersama dengan aliran yang asal. Oleh itu kita dapati bahawa aliran di dalam pipe akan sentiasa bergerak dalam keadaan steady. Oleh itu membawa maksud friction di dalam pipe
akan sentiasa wujud kerana air akan sentiasa mengalir dengan steady, dengan sekata. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kiralah bermula dengan pengiraan kadar alir. So kita tahu kadar alir Q sama dengan AV dan kita boleh mengira dengan ALN/60. Kita masukkan nilai semua sekali dan kita boleh cuma di sini kita kata kita A pi d²/4 adalah cross sectional area. L ni adalah panjang pump tu. Okey, panjang pump, panjang piston, maknanya panjang kebuk tersebut. Dan N di sini, okey, yang ini saya ubah kalau awak nampak, saya di sini adalah N/60. Okey, tetapi di dalam soalan dia beri kita rotation per second. Tengok dia beri, kalau dalam soalan dia beri sebagai 0.4 revolution per second. So jadi ini bukan RPM tetapi RPS. So jadi apa yang kita perlu ubah di sini ialah saya tulis sebagai NS. NS ni maksudnya rotational per second. Jadi maknanya 60 dah tak wujud lagi. Okay, so saya harap awak dapat faham dengan membaca nota ini. Kemudian kita ubah conversion di antara rotation per second dengan radian adalah omega per 2 pi. Okay, so boleh. So kemudian kita boleh simplify menjadi apa nama tu, A didarabkan dengan 2R omega per 2 pi. Okay, so yang ini bagaimana untuk mengubah yang ini? Idea dia adalah, so maknanya Q kita boleh kadar alir sama juga dengan A didarab R omega over pi, dan di mana A adalah cross sectional untuk pump atau piston. Dan kemudian ini adalah senarai rumus senarai rumus U sama dengan R omega sama juga dengan pi dn/60 sama dengan 2 pi R n. So 2 pi R ni adalah pi d sama dengan 2 pi R, dan n per 60 sama juga dengan ns, maknanya rotation per second. So saya nyatakan di sini. Okay, so yang ini senarai relation antara senarai relation yang boleh awak gunakan di sepanjang pengiraan ini. Okey, so kemudian kita kata apabila aliran telah steady, so kadar losses yang perlu kita kira adalah berdasarkan losses flow in pipe. Oleh itu, rumus untuk flow in pipe ni, rumus untuk major loss di sini ialah HF sama dengan F L over D V square over 2G. So di sini kita, yang ini, rumus ini telah biasa kita lihat di dalam fluid mechanic 1. So kemudian kita ketahui bahawa kadar alir sama dengan Q sama dengan AV, dan kadar alir yang sebenarnya adalah constant. Maksudnya kita boleh mengatakan bahawa kadar alir yang berlaku di dalam piston adalah sama dengan kadar alir yang berlaku di pipe. So kemudian kita tahu bahawa Q sama dengan AV dan sama juga dengan AR omega over pi. So rumus ini kita dapati daripada senarai rumus yang kita tunjukkan di sebelah ini. Okay, so yang ini maknanya untuk mencari had laju pipe, had laju air yang lalu di dalam pipe, kita bolehlah mengira sebagai cross sectional area pada piston dibahagikan dengan cross sectional area pada pipe didarabkan dengan R omega over pi. So jadi kalau kita masukkan nilai ini, kita substitute di dalam velocity yang ada di sini. Sama ada awak nak substitute pun boleh atau awak nak kira asing pun boleh, tidak menjadi masalah. Dan sekiranya kita substitute di sini, kita boleh dapati bahawa major loss yang berlaku selepas air vessel rumusnya adalah seperti ini.
Okey, cuma yang awak perlu berhati-hati di sini ialah yang awak perlu berhati-hati di sini ialah nilai L di sini awak perlu padankan dengan keadaan. So, contohnya contohnya kita ada inlet di sini. Kita gabung, kita ada piston pump di sini dan kita akan hantar kepada satu lagi tangki. Air chamber kita hanya berada di sini. Oleh itu, pengiraan ini hanya valid. Pengiraan ini hanya valid bermula daripada air chamber. Oleh itu, nilai L, awak perlu mengambil nilai L yang baharu. Maknanya nilai L yang ini yang perlu awak kira di dalam rumus di atas. Itu sebab saya tulis di sini L ditolakkan dengan L kecil. Kerana L kecil ini adalah jarak piston ke air chamber. Kerana kita beranggapan bahawa rumus ini adalah rumus untuk mencari friction. Rumus untuk mencari friction setelah kewujudan air chamber. Dan L ini adalah jarak daripada piston menuju ke air chamber. So, dalam jarak L ini adalah jarak L. So, di dalam jarak L ini, pengiraan friction perlulah menggunakan rumus berkenaan dengan positive displacement pump. Kerana rumus ini adalah rumus yang kita terbitkan daripada idea flow in pipe. So saya harap awak dapat alert yang ini. Itu pertama. Yang kedua yang perlu awak alert ialah yang perlu awak alert ialah friction yang berlaku di kawasan sebelum air chamber di sini adalah bergantung dengan location angle. Maksudnya dia ada crankshaft di sini, so bulat dan sebagainya. So dia bergantung kepada kedudukan angle crank yang ada. Tetapi friction yang ada di sini dia tidak bergantung kepada location. Kerana air akan sentiasa mengalir sepanjang masa, tidak terganggu dengan apa yang berlaku sebelum air vessel. Oleh itu nilai friction pada bahagian yang ini awak perlu sentiasa tambahkan sepanjang pengiraan. Maksudnya pada keadaan beginning, pada keadaan mid stroke, pada keadaan end of stroke. Itu sebab di dalam pengiraan ini saya masukkan at start stroke ni, saya tetap masukkan steady friction. Kerana nilai steady friction kita perlu masukkan sepanjang pengiraan. So untuk start kita tahu ATM 10.3 diberi dalam soalan. Delivery ketinggiannya adalah 20 meter. Untuk acceleration kita ada rumus di sini. Dan kita boleh masukkan nilai, kita boleh dapat 12.8. Dan pada start kita dapati bahawa delivery friction adalah kosong. Oleh itu kita air chamber kalau kita kira dengan mengambil kira 200 tolak 20, kita boleh dapat nilai 0.47 meter. Dan kalau kita masukkan semua sekali, kita boleh dapat absolute head pada piston at the beginning of discharge adalah 43.65 meter. Sampai sini ada masalah ke? Boleh ke? Kan ini adalah basic idea. Kemudian kita mengira cylinder head, absolute pressure at cylinder at the end of discharge stroke. So idea yang sama, kita ada rumus yang ini. Awak boleh ulang pengiraan. So kita ada dapat atmospheric pressure adalah 10, delivery tetap 20, acceleration akan bertukar menjadi negatif. Dan friction tetap juga kosong, steady. Friction kita perlu kira 0.47. So kita dapat 17.89 meter absolute head. Dan di dalam mid of discharge stroke, kita mengira nilai friction dengan menggunakan rumus positive displacement. So kita boleh dapat 0.52. Kita masukkan di dalam equation, kita boleh dapat 31.29 meter.